Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis Ustazah Nolida binti Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transformasi wi iman, salam kemama unggul, salam Terengganu maju, berkat dan sejahtera. Yang berusaha lagi dihormati Yang berhormat Haji Hanafiah bin Mat Adun Cukai, merangkap pengerusi dan berkuasa kebajikan pembangunan wanita, keluarga dan perpaduan Nasional Negeri Terengganu, Encik Tajul Abidin bin Abdullah, penolong pegawai pendidikan daerah unit menengah dan tingkatan 6, mewakili Tuan PPD Kemaman, Puan Rosmainah binti Osman, pegawai SIC kelas Sains Sosial dari Pejabat Pendidikan Daerah Kemaman, merangkap pegawai perhubungan sekolah dari PPD Kemaman, Sarjan Detektif Muhammad Katiman bin Rosli, Sarjan Detektif Cawangan Khas IPD Kemaman, merangkap pegawai perhubungan polis dari IPD Kemaman, Encik Azizul bin Maliki, YDP PIBG SK Seri Iman, Puan Rosnah binti Muhammad Yunus, Naib YDP PIBG SK Seri Iman, AJK PIBG di kalangan ibu bapa dan guru-guru AKP SK Seri Iman, ibu bapa serta penjaga, murid-murid SK Seri Iman yang saya hormati serta kagumi semuanya. Tuan-puan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bermesyuarat PIBG kali yang ke-22 menggunakan pendekatan baharu menggunakan Google Meet pada hari ini bersamaan tanggal 23 hari bulan Oktober 2021 bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1443 Hijrah. Saya selaku guru besar mengalu-alukan kehadiran terutama YBC kita yang kita sayangi, Haji Hanafiah bin Mat atau lebih mesra dengan panggilan Abah, ke mesyuarat kita untuk majlis perasmian yang insya-Allah akan disempurnakan sebentar nanti. Walaupun jadual YB amat padat, tetapi beliau masih mempunyai kesempatan masa untuk merasmikan mesyuarat agung kita pada kali ini. Terima kasih YB atas keprihatinan dan berbagai sumbangan yang telah diberikan kepada SK Seri Iman. Pihak sekolah amat menghargai segala sumbangan yang telah disalurkan oleh pejabat DUN terutamanya untuk kegunaan sekolah ini, terutama bagi kegunaan semua warga SK Seri Iman. Hanya Allah sahajalah yang mampu membalas jasa baik yang telah dicurahkan oleh YB terhadap sekolah ini. Dan diharapkan juga akan ada lagi sumbangan-sumbangan yang lain muncul selepas ini untuk kegunaan sekolah ini di masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Di kesempatan ini juga saya mengharapkan ahli mesyuarat kita dapat bermesyuarat dalam suasana yang baik dan silalah tunggu sehingga habis atau selesai mesyuarat ini berjalan kerana begitu banyak ya hadiah-hadiah yang telah kita sediakan untuk cabutan bertuah nanti ya, sebanyak 48 ya hadiah menarik yang menanti kepada semua ahli mesyuarat kita. Dan di kesempatan ini saya selaku utusan merakamkan jutaan terima kasih kepada semua AJK, terutama AJK bahagian hadiah ini yang telah bertukus lumus mencari sumbangan dana bagi menjayakan cabutan bertuah ini.
Perkara yang seterusnya yang ingin saya sentuh adalah berkaitan dengan prasarana sekolah. Okay, syukur Alhamdulillah ya, pembinaan Dewan Terbuka Sekolah sedang giat dijalankan. Dewan Terbuka ini adalah hasil usaha yang telah dilakukan oleh YB Ustaz Alias. Dijangkakan Dewan ini akan siap pada bulan November nanti, dan kos pembinaan bagi Dewan ini adalah sebanyak RM450,000 ya. Dan insya-Allah ya, apabila Dewan ini siap nanti, ia adalah untuk kegunaan semua warga sekolah, terutama anak-anak permata Widiman, dan juga untuk kegunaan bagi masa-masa banjir ya. Sekolah ini adalah merupakan pusat pemindahan sementara bagi masa-masa banjir, terutama daripada kawasan Bukit Bentuk ya. Dan insya-Allah ya, pada hari besok 24 hari bulan 10, pasukan daripada Pejabat Pembangunan Negeri Terengganu iaitu di bawah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPN bersama dengan YB Ustaz Alias akan memantau ya, segala kerja buat yang tengah berlangsung di Dewan Terbuka kita ya, pada pukul 12 tengah hari besok ya. Untuk makluman hadirin dan hadirat semua, perancangan awal untuk pembinaan Dewan Terbuka ini telah lama dirancang oleh pihak sekolah. Pihak sekolah telah mengadakan Carnival Co-Curriculum pada tahun 2019 semata-mata untuk mengumpul dana atau sumbangan bagi pembinaan Dewan Terbuka ini. Tapi syukur Alhamdulillah ya, pembinaan ini telah berjaya kita lakukan tanpa melibatkan kutipan dana yang telah dipungut, kerana kita mendapat penajaan sepenuhnya ya daripada jabatan yang telah saya nyatakan tadi itu, iaitu daripada Jabatan Perdana Menteri ICU JPN. Di sini ingin saya nyatakan bahawa ya, sebanyak RM4,744 ya, hasil daripada Carnival Co-Curriculum telah berjaya dikumpul, dan sebanyak ya RM706 sumbangan daripada ibu bapa berjaya dikumpul ya. Dan jumlah sumbangan untuk Dewan ini adalah sebanyak RM5,450. Duit simpanan untuk Dewan ini masih lagi ada di dalam simpanan akaun PIBG kita. Dan pihak pengurusan telah bermesyuarat dan telah mengambil mengambil kata putus bahawa duit sebanyak RM5,450 ini adalah digunakan untuk pembelian kerusi dan juga meja bagi kegunaan murid-murid tahun 1 pada tahun hadapan, kerana bilangan murid-murid tahun 1 pada tahun hadapan adalah seramai 170 orang, dan kita kekurangan kerusi dan juga meja bagi sebuah kelas ya. Jadi dengan kutipan hasil daripada Dewan ini, kita salurkan untuk pembelian kerusi dan juga meja bagi kegunaan anak-anak tahun 1 pada tahun hadapan ya. Tetapi kita juga telah mengangkat permohonan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Unit Pembangunan untuk pertambahan kerusi dan meja ini, dan jika permohonan kita berjaya diluluskan oleh PPT, dan insya-Allah ya, duit itu akan dikembalikan kepada Dewan, contohnya untuk kegunaan pembelian peralatan dan juga aksesori bagi mencantikkan lagi Dewan tersebut ya. Dan selebihnya duit yang dipungut daripada RM5,450 itu akan digunakan untuk menambah ya. Kita akan membuat laluan di antara bangunan baharu dengan Dewan Terbuka kita bagi keselesaan murid untuk melintasi dari bangunan baharu ke Dewan Terbuka kita ya. Jika semua hadir dan hadirat perasan, di antara bangunan baharu dengan Dewan Terbuka adalah padang. Jadi oleh kerana Dewan itu agak tinggi sedikit, jadi kita perlu menambah ataupun meletakkan pasir kasiran ya kepada
tanah ini supaya murid tidak terkena lecatkan daripada tanah tersebut ya. Jadi memudahkan murid untuk bergeraklah ya ke dewan tersebut ya. Dan seterusnya ya, pada waktu yang sama pada tahun lalu juga telah dilancarkan tabung kutipan untuk dataran Al-Quran. Okey, dataran ini adalah dataran yang terdapat di bangunan baharu, dan di sini ingin saya nyatakan bahawa sumbangan daripada MK Mahbar sebanyak RM1,000, sumbangan daripada ibu bapa untuk dataran Al-Quran adalah sebanyak RM1,258, sumbangan daripada Ponte Rosso teknik adalah sebanyak RM500, jumlah kutipan untuk dataran Al-Quran adalah sebanyak RM2,758, dan lagi sekali ya, pihak sekolah kira mendapat durian runtuh daripada pejabat DUN, terutamanya kerana pembinaan dataran Al-Quran tu dia bayari sepenuhnya oleh pejabat DUN, dan kos untuk pembiayaan dewan atau pembiayaan dataran di Al-Quran ini adalah sebanyak RM14,000. Terima kasih YB di atas kelulusan untuk pembinaan dataran tersebut. Dan dataran di luar iaitu bermula daripada pintu masuk sehinggalah ke pintu keluar prasekolah adalah hasil daripada sumbangan PPD Kemaman sebanyak RM90, tapi dia tidak boleh menampung keseluruhan dataran di luar sana. Jadi kita terpaksa mengambil duit daripada dataran Al-Quran ni itu sebanyak RM2,500 untuk menampung bagi penyiapan dataran di sebelah pondok jaga sekolah ya. Jadi bayaran terakhir yang tinggal dalam akaun bagi dataran Al-Quran adalah sebanyak RM258 sahaja ya. Okey, nanti saya terangkan dahulu, nanti kita ada perkara berbangkit nanti, jadi ibu apa boleh bertanya ya di slot yang lain pula. Dan untuk maklumat hadirin dan hadirat yang saya hormati, pada hari ini juga adalah merupakan hari majlis penutup bagi Carnival E-Citra Malaysia itu. Ini adalah merupakan projek bersama di antara sekolah ini bersama-sama dengan SK Chennai Baharu 2, dan insya-Allah ya pengiktirafan sijil di peringkat kebangsaan akan kita perolehi. Majlis penutup ini dihadiri oleh Tuan PPT iaitu Tuan Haji Idris bin Bidin, dan majlis ini akan dirasmikan oleh Tuan Haji Muhammad Sharif bin Abdul Latif, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Ya, sambutan yang diberikan untuk Carnival E-Citra Malaysia ini adalah sangat luar biasa, di mana penyertaan daripada seluruh negeri di Malaysia kecuali daripada Perlis dan juga Kelantan ya. Penyertaan adalah begitu banyak sekali dan meliputi pelbagai kaum ya. Kaum utama kita iaitu Melayu, Cina dan India, dan juga suku kaum dari Sabah dan juga Sarawak ya. Kategori yang dipertandingkan adalah 3 kategori, iaitu E nyanyian solo, E busana etnik dan ucapan kreatif, dan E buku Malaysia Gemilang. Pertandingan ini dijalankan secara online, dan insya-Allah ya saya rasa murid yang membuat persembahan tadi iaitu adik Suci telah menjadi johan ya bagi E nyanyian solo bagi Carnival E-Citra Malaysia ku. Okey, semalam juga kita telah dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan bahawa negeri Terengganu telah memasuki fasa yang keempat bermula 25 Oktober. Jadi selepas ini, selepas 2 minggu daripada tarikh pengumuman 25 Oktober, jadi murid tahap 1 dan juga tahap 2 akan memasuki persekolahan secara bersemuka ya. 2 minggu selepas 25 Oktober ini, dan diharapkan semua ibu bapa dan penjaga akan mengambil perhatian terhadap kehadiran murid
ya, untuk hadir setiap hari selepas persekolahan bersemuka ini berlangsung ya. Pihak sekolah juga telah mengambil langkah-langkah keselamatan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh KPM dan rasanya ya anak-anak perempuan semua berada dalam keadaan selamat dan untuk sepanjang proses ini iaitu sekarang ini tengah berlangsung PDPR. Terima kasih diucapkan kepada semua ibu bapa di atas kecanaan yang telah memastikan anak-anak mengikuti PDPR di tahap yang begitu baik sekali walaupun kita menghadapi banyak kekurangan tapi syukur Alhamdulillah hasil daripada kerjasama daripada semua guru kita dan juga ibu bapa serta murid-murid pelaksanaan PDPR berlangsung dengan begitu jayanya sekali, syukur Alhamdulillah ya. Dan untuk malam semua sekarang ini murid pra sekolah pra pendidikan khas dan juga pendidikan khas kita tengah berlangsung secara bersemuka. Okey, terima kasih Tajo atas haluannya mengalukan kehadiran semua dan sama-samalah ya kita memastikan ya kita sentiasa mengikuti SOP yang telah ditetapkan supaya COVID-19 ini beransur hilang daripada muka bumi ini dan kita boleh menjalani kehidupan seperti biasa di masa-masa yang akan datang hasil daripada kerjasama yang diberikan oleh kita semua sebagai warga penduduk terutama di penduduk Kemaman ni. Kita tak nak nanti kes COVID-19 di daerah Kemaman akan melonjak kembali ya. Kalau kita patuh kepada SOP, jaga diri kita sendiri, insyaAllah ya. COVID-19 ni peratus atau kadarnya akan menjadi semakin berkurang dari semasa ke semasa dan insyaAllah ya di masa akan datang COVID-19 ni akan lenyap dari negeri. Sama-sama kita doakan. Okey, madah diungkap, santun bicara, pantun dilantung, mengusik jiwa. Salah dan silap tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Kain yang cantik cuma di hujung, dibuat alas mengelak kendi. Budi yang baik tetap dijunjung, tahun hadapan berjumpa lagi. Okey, akhir kalam lagi sekali saya selaku guru besar merangkakan jutaan terima kasih kepada YBC, Haji Hanafiah bin Mat dan semua DB jemputan serta ibu bapa yang sudi untuk meluangkan masa walaupun kita mempunyai komitmen yang lain tapi kerana kecanaan kita kepada semua program sekolah kita sanggup meluangkan masa untuk sama-sama menghadiri mesyuarat agung kali yang ke-22 walaupun diadakan secara Google Meet, syukur Alhamdulillah ya. Saya rasa itu sahaja sedikit ya ucapan alu-aluan daripada Tuan Musa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengacara majlis yang berhormat Tuan Haji Hanafiah bin Mat Adun Cukai merangkap Exco Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Perpaduan Nasional. Yang dihormati Encik Tajul Abidin bin Abdullah, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Kemaman. Yang dihormati Encik Tajul Abidin bin Abdullah, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Kemaman. Yang dihormati Pegawai Perhubungan Sekolah Puan Rosmainah binti Osman, Pegawai Perhubungan Sekolah Kebangsaan Seri Iman. Yang dihormati juga Pegawai Perhubungan Sekolah Polis Sarjan Muhammad Katiman bin Rosli, Sarjan Detektif Cawangan Khas IPD Kemaman. Yang berusaha Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Iman, Encik Wan Jaafar bin Wan Muda. Yang dihormati NYDP PIBG Wan Rosnah binti Muhammad Yunus, Barisan Pentadbir AJK PIBG, guru-guru dan ibu bapa penjaga sekalian. Marilah kita sama-sama menzahirkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana
Dengan izin dan rahmatnya, maka kita dapat bersama-sama berkumpul secara atas talian pada pagi ini untuk bersama-sama dalam mesyuarat agung PIBG SK Seri Iman kali ke-22 untuk sesi 2020 dan 2021. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Haji Hanafiah bin Mat Adun Cukai kerana sudi meluangkan masa untuk merasmikan mesyuarat agung PIBG pada kali ini. Terima kasih yang tak terhingga juga diucapkan kepada Tuan Haji Hanafiah bin Mat atas sumbangan beliau kepada sekolah selama ini. Dan berharap sumbangan yang baik ini, hubungan yang baik ini akan berterusan sampai bila-bila. Terima kasih juga diucapkan kepada pihak sekolah, terutama kepada Tuan Guru Besar SK Seri Iman iaitu Cikgu Wan Jaafar bin Wan Muda yang merupakan penasihat PIBG serta kepada guru-guru dan AJK PIBG yang telah bertungkus lumus dalam menjayakan mesyuarat agung PIBG SK Seri Iman kali yang ke-22 ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada para ibu bapa yang sudi meluangkan masa pada majlis pada pagi ini. Yang Berhormat Haji, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, PIBG merupakan medium yang berkesan untuk mengeratkan lagi hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa ataupun komuniti. PIBG sewajarnya bergerak seiring dengan perkembangan sekolah dan menjadi penyumbang kepada kejayaan dan kecermelangan sesebuah sekolah. PIBG merupakan platform yang terbaik untuk semua ibu bapa bertemu muka bagi berkongsi idea-idea, pendapat yang bernas bagi meningkatkan lagi mutu sekolah sama ada dalam bidang akademik maupun kurikulum. Kepercayaan yang tinggi antara PIBG dan pihak sekolah perlu diterapkan di kalangan kita semua. Kerana tanpa kepercayaan yang tinggi, segala usaha yang ingin dilakukan demi kesejahteraan dan kecermelangan anak-anak kita mungkin akan menghadapi kesukaran. Hadirin hadirat ibu bapa sekalian, saya dan barisan AJK telah berusaha untuk menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sebaik mungkin. Dalam segala tindakan yang dilakukan, kami sentiasa memikirkan kebajikan anak-anak kita di sekolah ini dan ingin sentiasa memberikan yang terbaik walaupun kadang-kala berdepan dengan kesukaran terutama masalah kewangan. Sumbangan yang telah diberikan digunakan sebaik-baiknya untuk membantu pihak sekolah dalam program-program untuk meningkatkan pencapaian anak-anak kita. Terima kasih kepada ibu bapa yang telah memberi sumbangan PIBG. Setiap sesuatu perkara yang akan dilakukan oleh pihak sekolah yang memerlukan sumbangan ini, ia perlu disertakan dengan perincian mengenai kos-kos yang terlibat bagi mengelakkan lebihan kos terpaksa dikeluarkan oleh PIBG. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini, ianya dilakukan dengan baik. Pada kami, setiap sumbangan ibu bapa kepada PIBG merupakan amanah yang perlu dijaga. Yang Berhormat Haji dan ibu bapa sekalian, tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang mencabar buat sekolah dan anak-anak kita untuk menjalankan sesi persekolahan. Berikutan penularan wabak COVID-19 yang melanda Malaysia dan dunia ini. Untuk tahun 2021 sahaja, sesi pembelajaran secara bersemuka hanya berjalan selama 3 bulan sahaja. Ini jelas akan menjejaskan sistem pembelajaran anak-anak kita dan saya menyeru kepada ibu bapa sekalian teruskan fokus pada sistem PDPR untuk anak-anak kita. Walaupun ibu bapa sekalian ada yang berdepan dengan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran PDPR ini, bersabarlah dan teruskanlah fokus kerana ini adalah satu-satunya cara supaya anak-anak kita terus mendapat ilmu pelajaran. InsyaAllah tidak lama lagi
anak-anak kita akan kembali ke sekolah dan mengikuti pembelajaran secara bersemuka seperti sedia kala. InsyaAllah tidak lama lagi. Hadirin dan hadirat, ibu bapa sekalian, berbicara mengenai wabak COVID-19 yang melanda Malaysia ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kita semua untuk terus mengamalkan SOP yang betul walaupun sudah banyak kelonggaran yang diumumkan oleh kerajaan. Ini demi keselamatan dan kesihatan kita seisi keluarga. Teruskan patuhi SOP yang betul dan nanti insya-Allah apabila sesi pembelajaran secara bersemuka diumumkan kelak, saya menyeru ibu bapa sekalian mengamalkan disiplin yang tinggi dan SOP yang betul, terutama waktu mengambil anak-anak dari sekolah. Jaga jarak dan patuhi arahan. Pihak sekolah akan meminta pengawal keselamatan sekolah untuk mengawasi SOP yang ditetapkan. Sebilangan guru juga ditugaskan untuk melancarkan urusan. Jika SOP yang betul diikuti di dalam sekolah, tetapi di luar pagar sekolah sewaktu menjemput anak-anak pulang dari ibu bapa tidak mengikuti SOP yang betul, ini adalah tidak bermakna. Amalkan disiplin yang tinggi antara kita. Akhir kata daripada saya, terima kasih kepada semua atas sokongan dan kerjasama yang baik antara ibu bapa, AJK PIBG dengan pihak sekolah. Saya berharap hubungan yang baik ini terus diteruskan sampai bila-bila. Tujuan kita adalah satu, iaitu memastikan akademik dan core curriculum dapat disampaikan kepada anak-anak kita dengan cara yang terbaik. Percayakan sistem PIBG ini, insya-Allah kami buat yang sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puan pengacara majlis yang berbahagia, Encik Tajul Abidin bin Abdullah, penolong pegawai pendidikan daerah Kemaman, yang dihormati Pegawai Perhubungan Sekolah PPD Puan Rosma Inah binti Osman, Pegawai Perhubungan Sekolah daripada Polis Sarjan Muhammad Katiman bin Rosli, yang berusia Guru Besar Sekolah Bangsaan Seri Iman Encik Wan Jaafar bin Wan Muda, yang dihormati YDP PIBG Encik Azizul bin Maliki, guru-guru penolong kanan dan guru-guru naib yang dipertua PIBG dan seluruh ahli jawatan kuasanya, barisan pentadbir, guru-guru, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Pertama dan selamanya, saya mengatur syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya, pada hari yang berbahagia ini, kita sama-sama dapat berkumpul bagi kita menjayakan Majlis Mesyuarat Agung PIBG SK Seri Iman kali yang ke-22. Saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada semua ibu bapa dan para guru-guru yang meluangkan masa bagi menghadiri Mesyuarat Agung pada pagi ini walaupun secara dalam talian. Ianya merupakan suatu norma baru bagi diri kita dan seluruh rakyat yang berada dalam negara kita. Alhamdulillah, kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal, yakni bulan kelahiran Rasulullah SAW yang disebut pada 12 hari bulan Rabiul Awal yang sangat istimewa dalam sejarah Islam ini. Rasulullah SAW dilahirkan membawa rahmat ke seluruh alam sebagai contoh tauladan kepada umat manusia. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW seharusnya memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Bertepatan dengan tema sambutan Maulid Rasul pada tahun ini, menyatuni umat membawa rahmat, kita harus mencontohi kepimpinan dan pribadi baginda SAW sebagai asas perwujudan negara madani. Rasulullah SAW telah berjaya memimpin sebuah negara Islam pertama
yang digeruni dan dihormati pada ketika itu. Kebajikan rakyat dan keamanan negara terjamin dengan gagasan kesejahteraan berlandaskan syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam konteks inilah kepimpinan sebeginilah yang ingin kita terapkan dalam pentadbiran negeri Terengganu, di mana kebajikan rakyat dan keamanan negeri menjadi keutamaan. Pada masa yang sama juga patuh kepada syariat serta berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah hari Isnin ini negeri Terengganu akan memasuki Pelan Pemulihan Negara fasa keempat dan semua sektor-sektor terutamanya pendidikan bagi anak-anak kita akan memulakan sekolah secara bersemuka. Jadi saya mengharapkan bahawa anak-anak kita, ibu bapa dan guru-guru, lindungilah diri dan lindungilah jaga diri kita sendiri, insya-Allah. Sama ada suka atau tidak, sebelum daripada ini, inilah para guru-guru kita yang berhadapan dengan pelajar saban hari bagi menjayakan pelajaran dan pembelajaran di rumah secara ataupun PDPR. Saya pasti ada yang masuk kelas online, tetapi kita tidak pasti apa yang dibuat oleh anak-anak kita dalam kelas online, sama ada mereka dengar ataupun mereka tidur. Maka berceritalah cikgu keseorangan. Tetapi itulah yang kita hadapi. Alhamdulillah, PPN fasa 4 ini semua anak-anak kita akan ke sekolah. Saya suka mengambil kesempatan pada hari ini untuk sama-sama mengingatkan para ibu bapa dan guru untuk menjadikan PIPG sebagai saluran komunikasi yang baik antara ibu bapa dan guru. Sebarang teguran, cadangan, penambahbaikan dan kritikan perlu melalui saluran sepatutnya supaya keharmonian semua pihak dapat dijaga. Apatah lagi kita berada dalam zaman langit terbuka, zaman medos. Sesuatu isu sangat cepat menjadi tular atau viral jika kena dengan selera netizen. Namun dibimbangi ianya merosakkan hubungan baik antara ibu bapa dan guru jika tidak ditangani dengan baik. Para ibu bapa yang saya hormati sekalian, saya juga suka berkongsi sedikit pesanan. Apabila kita menghantar anak kita ke sekolah, sama ada secara bersemuka ataupun PDPR, janganlah kita letakkan seluruh tanggungjawab tersebut terhadap guru semata-mata. Kepandaian, adat dan sikap adalah perkara yang perlu kita sebagai ibu bapa mengambil tanggungjawab secara bersama. Kitalah contoh yang terbaik kepada anak-anak. Ruangkanlah masa untuk bersama mereka, bertanyakan hal pelajaran, minat maupun perihal kehidupan. Kepada para guru, teruskanlah perjuangan mendidik anak bangsa supaya mereka menjadi generasi yang mulia dengan ilmu dan adab. Perkembangan media sosial hari ini sangat membimbangkan generasi muda. Namun tidak mustahil jika para guru berjaya menjadikan ianya sebagai suatu ruang pendidikan dan dakwah. Sampaikanlah kepada pelajar-pelajar mesej-mesej kebaikan. Sebarkanlah cerita-cerita kebajikan. Semoga mereka terinspirasi dan menjadi pedoman buat mereka semua. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada SK Seri Kemaman kerana banyak cerita-cerita kejayaan sama ada kurikulum maupun pendidikan. Tahniah sekali lagi. Sebagai peringatan bersama atas semangat PIPG inilah sepatutnya kita sentiasa berusaha secara bersama untuk mendidik dan mencorak anak-anak kita yang bakal menjadi pemimpin di masa akan datang. Suatu hadis yang sangat popular yang boleh kita jadikan sebagai azimat untuk terus beramal dan mendidik anak-anak kita yang bermaksud. Jika meninggalnya seorang insan itu, maka terputuslah seluruh amalannya melainkan 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Jadi tunggu apa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Jadikanlah anak-anak dan para pelajar kita sebagai bekalan kita sesudah mati.
Sebelum saya mengundurkan diri, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak PIBG kerana sudi menjemput saya ke Majlis Mesyuarat Agung pada hari ini. Sekalung penghargaan kepada ahli jabatan kuasa PIBG dan pihak Rusia dan semua guru-guru yang terlibat bagi menjayakan majlis secara dalam talian. Demi kesinambungan pembangunan fizikal dan kerohanian SK Seri Kemaman, hari ini sekali lagi saya mengumumkan peruntukan sebanyak RM5,000 akan saya berikan dengan sebuah bersegera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ini, saya merasmikan Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Seri Kemaman kali yang ke-22 sesi 2021-2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.